علما وارزقني فهما ربنا Amin. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله Amin. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin. Cakap dengan Mirza masuk balik. Tadi saya nak tekan recording. And then sebab masa nak tekan recording tu Mirza punya line tak elok, Mirza Nafisa. Lepas tu dia tertendang. So nanti suruh dia masuk balik. Yes, Alhamdulillah Mirza dah masuk balik. Okay, now kita nak cerita pasal teknologi genetik. Sebenarnya benda ni boleh baca sendiri. Tapi kita bagi basic. Okay, sebelum tu tadi, masa teknologi hijau, petang tadi. Okay, petang tadi punya kelas. Okay, soalan ni adalah banyak boleh keluar soalan kebat tau. Tapi Allah, okay, korang tak nampak saya punya ni. Sekejap Start broadcast. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Dari tadi tau. Start broadcast. 1, 2, 3. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Okay. Sabar itu separuh daripada iman. Kejap Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Right. Okay. Now, tadi saya dah tengok balik tajuk ni. Tajuk ni saya ada rasa takut macam ni. Awak ingat tak yang saya kata kertas 3, kita ada 3 bahagian. Soalan pertama adalah soalan struktur. Bahagian A struktur, bahagian B adalah soalan esei, bahagian C adalah esei juga. Esei yang B tu dia adalah mengenai proses. Kalau korang baca, korang boleh jawab. Esei C tu, dulu esei C tu adalah pilihan. Tak ramai budak nak jawab soalan esei C tau. Sebab esei C tu adalah soalan, kalau saya nak bayangkan, dia cerita pasal basic bio tetapi basic bio tu terlampau tinggi. Itu adalah soalan kebat. So, saya tengok daripada silibus awak, sebenarnya soalan tingkatan 5 ni, yang dia start daripada bab 10 sampai ke belakang, ini adalah antara soalan yang berpotensi keluar untuk soalan esei. Dan soalan esei C tak ada pilihan. Korang kena jawab dan markah dia adalah 20. So, tadi saya dah baca balik, dia biasanya soalan yang paling level tinggi ni, dia suruh awak macam bayangkan anda seorang doktor, dia suruh awak analisis something. So, kalaulah dalam teknologi hijau, awak pegang dekat dia punya ni je tau. Awak pegang dekat dia punya dasar. So, dasar teknologi hijau, anything, macam kalau korang nak masuk, macam korang nak berdebat lah, korang jadi lawyer. So, any lawyer, kalau dia nak berdebat, dia kena berdasarkan fakta kan? Tak apa Fatia. Okay, baru mula pun. Now, so senang kata, kalaulah soalan, apa-apa soalan kebat, contohnya soalan C, dia tanya pasal dasar teknologi hijau, dia suruh awak bina whatsoever. So, any awak punya ciptaan tu, dia mesti ada fakta yang menyokong. Contoh, macam tadi saya tunjuk, kenapakah kita kata medal yang dibuat daripada medal Olimpik Tokyo tu, saya kata dia adalah sebagai salah satu teknologi hijau. Awak ambil balik kat situ. Kata kerana dia menggunakan semua emas-emas yang dia dapat daripada handphone yang terpakai, yang didermakan oleh penduduk Jepun. So, bila dia gunakan tu, maksudnya dia boleh menjimatkan tenaga dan sumber asli. So, basically, anything teknologi hijau, apa-apa produk teknologi hijau, untuk menyokong apa-apa produk. Contohnya, saya ada produk macam ni. Kenapa saya kata produk ni teknologi hijau? Saya kata produk ni dia diperbuat daripada benda yang di-recycle. So, bila dia buat daripada recycle, apakah fakta dia? Faktanya dia boleh menjimatkan tenaga dan juga sumber asli. Okay. Alright, so Assalamualaikum. So, satu lagi fakta dia yang ni, kita tidak membebaskan gas rumah hijau. So, basically, anything yang melibatkan dasar teknologi hijau, awak nak menyokong apa-apa awak punya produk, okay, awak punya produk, awak letakkan, selitkan explanationnya kenapa. So, benda, facts, explanation. So, awak pegang dekat sini. Meminimumkan degradasi alam, maksudnya mengurangkan kerosakan alam, mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah, selamat digunakan. Tetapi selamat ni dari segi apa? Selamat tu bukan untuk kita je. Selamat tu adalah untuk juga haiwan dan tumbuhan dan juga untuk alam sekitar. So basically, term yang nombor 3 ni, selamat kat sini, dia merujuk selamat kepada alam sekitar.
Dan keempat, menjimatkan tenaga. Kelima, menggalakkan penggunaan sumber-sumber yang boleh diperbarui. So basically, teknologi hijau awak pegang kat sini. Sebab saya rasa ini adalah soalan kebat, dia boleh pergi jauh daripada tu. Okay, so yang ini sudah, so kita masuk tajuk baru ke jururuteraan genetik. Kenapa saya masuk tajuk ni dulu? 13 sebab tajuk ni senang nak goreng. Okay, nak bagi saya bernafas dulu. So saya bagi tajuk yang senang. So tajuk kejuruteraan genetik ni, okay, ini adalah tajuk-tajuk yang baru tau. Ini tajuk baru dan tajuk ni sebenarnya korang kena banyak buat research tau. Tetapi disebabkan zaman macam ni dan awak punya motivasi tu naik turun, okay. So tu yang saya panggil budak. Nanti awak punya senior yang ambil biotech cakap pasal benda ni. Okay, now so kita teruskan dalam kejuruteraan genetik. Okay, tajuk ni dulu masa saya nak masuk pilih course dekat U, sebenarnya saya nak ambil kejuruteraan genetik tau. Tapi masa tu mak saya dah buat research, mak saya kata apa? Dia kata masa zaman 20 tahun lepas, dia kata bahagian kejuruteraan genetik, pegawai genetik yang nak analisis pasal genetik dekat kerajaan, dekat satu hospital ada satu pos je. Mak saya kata dari segi peluang kerja, kejuruteraan genetik masa zaman dulu, dia tidak meluas. So basically dari segi skop pekerjaan tu dia tak nampak. Tetapi disebabkan zaman sekarang kejuruteraan genetik ni adalah antara satu tajuk yang satu orang kata market yang boleh pergi jauh. Okay, so dalam tajuk kejuruteraan genetik ni, kita nak cerita apakah masuk kejuruteraan genetik. Okay, lepas tu kita nak cerita apakah itu GMO. Ini kan cerita dia macam X-Men tau, serius. Tajuk ni awak boleh bayangkan tajuk ni macam cerita, awak pernah tengok cerita Jurassic Park tak? Yang tiba-tiba dah mati punya dinosaur boleh hidup balik. So itu sebenarnya dia punya konsep tu, dia pakai kejuruteraan genetik tau. Okay, so kejuruteraan genetik ni, okay, kita nak cerita pasal GMO, kita nak cerita pasal GMF dan juga kita nak cerita dalam bidang perubatan. Okay, perubatan. So saya bagi awak isi, nanti nota ni saya bagi kat awak, awak boleh baca. Okay, now. So kita nak cerita, bayangkan tajuk ni, awak bayangkan macam awak tengok cerita X-Men. Apa lagi cerita yang pelik-pelik yang selalu korang tengok tu. Budak perempuan tak tengok kot cerita-cerita macam ni. Saya dah lama lah tak tengok cerita apa. Dia bukan macam cerita Avengers. Kalau saya nak kata Avengers ni macam Tony Stark lah. Bahagian ni macam Tony Stark dengan The Hulk. So nak bayangkan yang itu. Okay, now. So, apakah itu kejuruteraan genetik? Okay, kejuruteraan genetik kalau kita buat cara baik, dapat baik lah. Kalau kejuruteraan genetik tu kita buat cara tak baik, kita dapatlah macam cerita Jurassic Park. So, senang kata kalau dalam apa-apa cerita, kalau kita menyalahgunakan teknologi, dia akan menyebabkan ada berlaku disaster lah. Okay, so sebelum tu, apakah yang dimasukkan sebagai kejuruteraan genetik? Kejuruteraan genetik merupakan satu teknik manipulasi. Apa yang korang faham pasal manipulasi? Apa yang korang faham pasal manipulasi? Manipulasi tu baik ke buruk? Buruk. Buruk kalau salah guna kan. Tapi dalam ni manipulasi, okay. Manipulasi biasanya kita dah biasakan mempengaruhi, okay. Manipulasi ni kalau ikut saya macam dipergunakan kan. So dalam kes ni kalau biasanya kita rasa dipergunakan benda yang tak elok kan. So dalam kes ni kita cuba manipulasi cara elok. Macam mana kita nak manipulasi dia cara elok? So kejuruteraan genetik ni merupakan dia manipulasi, dia mempergunakan gen tu, dia ubah-ubah gen, manipulasi ni ayat dia ubah-ubah. Diperguna-gunakan, ubah-ubah gen, okay, manipulasi gen untuk ubah suai genetik organisme membentuk kombinasi gen baru. Maksudnya macam ni, okay, kita nak masukkan, kita ada gen tu kita ubah suaikan dia, lepas tu masuk dekat tempat yang organisma baru. So itu yang kita panggil dia sebagai kejuruteraan genetik. So dalam kejuruteraan genetik, teknologi yang kita pindahkan, maksudnya bayangkan ini adalah segmen DNA, katakanlah, kata ini adalah segmen DNA daripada bakteria manusia. Lepas tu kita masukkan dia dalam bakteria. So proses DNA manusia masuk dalam organisma lain, contohnya bakteria,
itu kita panggil dia sebagai teknologi DNA recombinant. Kita combine DNA yang berbeza daripada organisma yang lain, kita combinekan dia. So, teknologi ini adalah kita panggil dia sebagai teknologi DNA recombinant. So, teknologi DNA recombinant adalah sebahagian daripada kejuruteraan genetik. So, kesimpulannya, kejuruteraan genetik kita manipulasi gen. Dengan cara apa? Kita ubah suai. Bila kita ubah suai, kita akan membentuk kombinasi gen baru. So, kombinasi gen tu, daripada gen saya, manusia, DNA manusia, kita masukkan dalam DNA bakteria. So, apakah nama teknologi tu tadi? Apakah nama teknologi? Recombinant. Yes, itu kita panggil dia sebagai teknologi DNA recombinant. Okay, now, yang ni dia dah start pening. Ada satu set tu, katakanlah kalaulah kat sini kan, teknik atau prosedur dalam teknologi DNA recombinant, ahli biologi dapat membina DNA atau satu set DNA. Genom macam ni. Kalau kita kata genom, apakah itu genom? Genom adalah satu set DNA lengkap. Kalau pendek macam ni, kita panggil dia fragment atau jujukan. Kalau the whole set, kita panggil dia sebagai lengkap ataupun kita panggil dia sebagai genom. So, genom sebenarnya adalah satu set DNA lengkap sesuatu organisma. So, kita teruskan. Wow, yang ini, tajuk ni sebenarnya adalah sangat besar tau. Sebenarnya, tajuk ni korang kena buat research sendiri. Tetapi dekat zaman tengah macam ni, saya buatkan research sikit untuk awak. Nanti awak buat sendiri untuk awak tambah sikit. Nah, saya pun kalau saya baca ni, saya ada rasa confused sikit. Okay, contoh kan. Okay, saya baca satu-satu. Dia macam main fakta-fakta tau ni. Tadi kita kata, DNA yang kita dah ubah, kita tampal sini ya. DNA yang ada, DNA macam mana? Organisma yang ada DNA yang telah diubah suai tu, DNA recombinant, kita panggil dia sebagai GMO. GMO ni genetically modified organism. Awak ingat, O kat belakang merujuk kepada organisme. Katakanlah saya manusia, gen saya tiba-tiba daripada mana bakteria saya masukkan, ataupun katakanlah gen saya katakanlah saya nak jadi lari lagi laju, saya ambil DNA cheetah, cheetah yang laju, paling laju. So masukkan dalam badan saya. So itu katakan badan saya dah ada DNA recombinant. Okay. So bila lah dalam badan saya ada DNA recombinant, sekarang saya ni macam kalau kata mutasi, orang yang kena mutasi kita panggil dia mutant kan. So dalam kes ni kita ada dua jenis. Satu adalah kita kenali dia sebagai GMO, satu lagi saya kenali dia sebagai transgenik organisma. Okay. Apakah persamaan antara GMO dengan transgenik organisma ni? Dua-dua ni adalah hasil daripada kejuruteraan genetik. Kejuruteraan, tak cantik, merah. Kejuruteraan genetik. Okay. Now, bezanya. Yang ini dalam buku awak, macam awak tak boleh nak beza tau antara GMO dan juga organisma transgenik. Tapi berdasarkan apa yang saya cari, persamaan antara GMO dengan organisma transgenik, kedua-duanya adalah terhasil daripada teknologi kejuruteraan genetik. Perbezaannya, kalau saya, katakanlah, saya ni asalnya normal. Okay. Saya masukkan DNA daripada cheetah, kononnya nak bagi saya kuat lari, laju gila. Okay. So, katakanlah yang saya ori, ada jujukan DNA asing masuk dalam badan saya. Sekarang, saya ni dikenali sebagai organisma transgenik. So, organisma transgenik ni dia ada DNA recombinant. Tetapi, dia ada sikit je. Dia ada DNA recombinant. Tetapi, dia ambil satu fragment saja, jujukan saja. Tetapi, kalau GMO, contoh GMO, katakanlah saya nak tanam tomato. Awak tahu tak tomato yang ada dekat pasaran sekarang, sebenarnya semua tomato tu adalah GMO. Katakanlah bayangkan ini adalah biji tomato. Katakanlah biji tomato tu adalah hasil daripada DNA dia, the whole set DNA dia telah diubah suai. So, kita kata kat sini, dia punya
DNA tu habis diubah suai. Sebab tu dia kata kat sini sebagai genom. Okey. So kalau GMO ni kita kata dia ada DNA rekombinan satu set genom. Okey. So dia kata kat sini dia tak ada foreign DNA sebabnya kalau foreign DNA kita insert daripada benda tu asal tak ada jadi ada tu foreign DNA. Yang ni kalau awak confuse jangan risau. Cuma saya nak cakap kat sini kalau transgenik orinya macam saya cocok masukkan DNA asing. Tapi kalau GMO kita kena kata kita memang dah asal-asalnya daripada awal tu kita dah memang modified daripada asal. Okay, so itu kita panggil dia adalah sebagai GMO. Tapi saya kata apakah persamaan antara GMO dengan transgenik organisma? Apakah persamaan antara GMO dengan transgenik organisma? Dua-dua hasil kejuruteraan. Yes, dua-dua adalah hasil kejuruteraan genetik. Now, saya bagi tahu awak, tomato ni adalah benda yang real sekali yang saya pernah cakap. Tomato sebenarnya yang ada kat sekarang ni saya kata dia semuanya adalah GMO sebab tomato boleh simpan dalam peti sejuk 2-3 bulan ataupun sebulan lebih ditahan. Tetapi asalnya tomato dia 2-3 hari dia dah lembik dah rosak. So keburukan kejuruteraan genetik saya ambil satu. Keburukan kejuruteraan genetik kita hilangkan spesies asal tumbuhan tu. So sekarang kita dah tak boleh trace tau. Tomato asal, baka asalnya tak ada. So itu adalah satu buruknya GMO atau genetik kejuruteraan genetik. Dia menghilangkan spesies ori asal tu. So kebanyakan buah pun adalah begitu. Okay. Now, dan satu lagi saya tambah selalunya ada makanan yang GMO ni biasanya dia adalah daripada overseas. Saya bagi satu contoh. Tomato. Korang dah tak jumpa tomato ori. Soya, dia kata non-GMO pun tu tipu sebab soya dah tak ada yang ori. Biji gandum nak buat roti pun dah tak ada yang ori. So itu semua adalah hasil daripada kejuruteraan genetik. Okay, dia macam scary sikit tau. Tapi sebenarnya dia ada banyak kegunaannya. So, now ini adalah contoh-contoh GMO. Comel lah. Saya tengok. Saya rasa saya tak pernah tengok kambing seputih ni. Macam kambing ni saya rasa mandi je kambing ni. Okay. Now, kita tengok kat sini tau. Kalau laut di sini kambing ni, dia terubah suai genetik. Dia pun mempunyai gen manusia. Katakanlah asalnya kambing ni tak ada gen manusia. Tiba-tiba dia dimasukkan gen manusia. So sekarang awak nak kenali kambing ni sebagai GMO ataupun awak kenali dia sebagai transgenik organisma. Kalau to be specific, mana satu kita rasa nak letakkan kambing ni? Kita nak letakkan dia dekat GMO ataupun organisma transgenik? Organisma transgenik. Yes, very good. Kenapa kita nak kata dia sebagai organisma transgenik? Sebab kambing tu yang asal, lepas tu kita cocok dengan benda yang baru. Yes, very good. So awak tahu beza. Kalau saya kata asalnya memang dia dah ada memang dalam badan dia genetik asing, itu kita panggil dia sebagai GMO. Kita tak tahu beza. Dia tak ada perbezaan. Dia tak ada sebelum selepas. Itu adalah GMO. Now, sekarang kita nak tengok apakah beza GMO dengan GMF. Dah pening ke? Okay. Dah. Okay. Kalau kita kata organisma, GMO dia merujuk kepada organisma tau. Kalau kita kata GMO, dia merujuk kepada organisma. Mikroorganisma pun organisma. GMO ni merujuk kepada semua. Dia merujuk kepada haiwan, dia merujuk kepada tumbuhan dan juga dia merujuk kepada bakteria ataupun mikroorganisma. Organisma. Saya rasa saya tak sempat buat quiz ni, saya buat besok tau. Saya nak habiskan dulu tajuk ni. So basically itu adalah GMO. Tak semua GMO boleh jadi GMF. Bila masa GMO jadi GMF, bila organisma itu kita makan. So awak tengok dari situ, daripada haiwan, tumbuhan, bakteria, mikroorganisma, mana satukah yang berpotensi menjadi GMF? Haiwan-tumbuhan. Ya, haiwan dan tumbuhan. So, haiwan dan tumbuhan ini, Allah kejap Haiwan dan tumbuhan ini, alamak, jap. Okay. Haiwan dan tumbuhan ini, jika boleh dimakan, ini kita kenali dia sebagai GMF. F stand for food. Kalau korang makan bakteria, so bolehlah kita masukkan bakteria tu sebagai GMF.
So JMF anything yang boleh kita makan, kita panggil dia sebagai JMF. So far sampai sini okey tak? Okay. Right. Now, saya tambah sikit. So JMF ni kita merujuk kepada haiwan atau juga tumbuhan. Okay, now kenapakah JMF ni adalah bagus? Macam ni, JMF ni genetically modified food ni adalah bagus. Masa zaman Perang Dunia Kedua, kan lepas Perang Dunia Kedua kita mengalami banyak kebuluran satu dunia. So disebabkan ada masalah kekurangan sumber makanan, okay, banyak saintis dia cuba macam mana nak cakap, dia cuba menghasilkan tumbuhan dengan haiwan-haiwan GMO ni atau haiwan-haiwan JMF ni. Sebab kenapa? Haiwan-haiwan ni kita ambil semua nilai-nilai yang baik je. Ciri-ciri yang baik je pada tumbuhan-tumbuhan tu. Contoh, saya ambil satu contoh yang paling mudah dulu. Okay, saya ambil ni. Ikan salmon. Ni. Ikan salmon ni mahal kan? Right, so tapi ikan salmon ni dia sedap. Untuk saya Mak Saleh ni, makanan dia sedap, dia grill je. Saya rasa kalau ikan salmon ni buat asam pedas tak sedap. Dia kalau awak goreng je macam tu, dia bukan dia awak just bakar dia macam tu sedap lah. Tapi kalau awak rasa nak masak lemak ni, saya rasa entahlah. Kan? So kita nak bayangkan macam ni, saya ambil satu ikan salmon lah. Okay. Ini adalah ikan salmon biasa. Okay, ikan salmon biasa pada 8 bulan. So ikan salmon biasa ni, dia pergi modified tau ikan salmon ni untuk jadi akhirnya dia boleh jadi besar. Asalnya orinya macam ni. Lepas tu kita modified salmon tu. Okay, kita ubah suai genetik dia. 8 bulan dia boleh besar macam ni. Macam 2 kali ganda. So macam mana saintis buat? Saintis buat super salmon ni adalah hasil daripada, okay, ini mesti dilepaskan dengan FDA tau. Food Drugs Administrations, okay, FDA yang selamat dimakan untuk Amerika dengan Kanada. So dekat sini dia buat macam ni tau. Dia ambil hormon pertumbuhan ikan Chinook, betul ke saya sebut? Saya maaf kalau saya salah sebut. Okay, dia masukkan dalam genom ikan Salmon Atlantic. So senang kata, ikan daripada Chinook tu ada bahagian hormon pertumbuhan, dia ambil dalam gen DNA tu ada satu fragment yang kontrol hormon pertumbuhan. Dia ambil je DNA itu, dia insertkan masuk dekat dalam ikan Salmon Atlantic. Bila dia masukkan, okay, bila dia masukkan, so ikan tu dia boleh mengalami tumbuhan yang lebih pantas berbanding biasa. Okay, so tadi saya kata apakah yang dimasukkan sebagai genom? Apakah itu genom? Apakah itu genom? Set lengkap. Ya, lengkap DNA. Okay, Assalamualaikum Fakri. Okay, Nam. So, itu yang kita kata, itu kita main manipulate DNA. Atau bahasa mudah kita katakanlah, tiba-tiba Farah, dia besok dah ada anak. Dia nak anak dia mata biru, tinggi, kulit melepak, mata, katakanlah rambut blond. Dia boleh buat dengan cara apa? Anak tu, daripada zygote tu, DNA dia modified. Okay, dapat satu lengkap. So itu kita kata dia sebagai kejuruteraan genetik. Tetapi dekat Malaysia itu tidak dibenarkan. Tapi dekat negara lain, if I'm not mistaken, dia dibenarkan sedikit lah. Tapi saya tak pernah dengar lagi lah. Sebab benda tu macam tidak menghargai ciptaan Tuhan kan. Alright? So tapi itulah kita kata konsep kejuruteraan genetik. Now, so kita ambil satu, ubi kentang. Kenapa kita ambil ubi kentang? Sebab ubi kentang ni macam ni tau. Kejuruteraan genetik ni, dia punya pelopor paling awal adalah US, Kanada, negara-negara barat. So kebanyakan negara barat, ini adalah makanan ruji dia. Macam ikan salmon, macam kentang. So kentang ni, asalnya kentang, dia tak tahan sejuk tau. Senang kata, kentang, ada satu kentang, kalau awak masukkan dalam peti sejuk paling freezer paling atas, dia akan frost. Dia akan jadi batu kan. Tapi ada satu kentang ni, bila korang letak dalam peti sejuk, dia tak rosak. Tapi saya rasa kentang kat rumah kita, kalau kita simpan dalam peti sejuk, dia akan jadi frost kot. Rosak. Tapi ada satu kentang, korang letak dia dekat dalam peti sejuk, paling atas tu, yang buat ais tu, dia tidak merosakkan struktur kentang. Kentang tu tetap kentang. Okay. So dekat sini, macam mana dia buat? Okay, ubi kentang ni macam kalau kita nak bayangkan, kita tak boleh berpisah dengan nasi. So saya rasa orang US, Kanada, dia tak boleh berpisah dengan
dengan kentang. So maksud saya macam mana kita sayang pada nasi macam tu kot orang US dengan Canada sayang kat kentang kan. So kentang ni dia sangat sensitif kepada suhu. So macam saya kata, kalau dia terlampau sejuk dia akan jadi frost. Frost tu jadi macam ais. Okay? Macam cerita Elsa tu kan. So dia letakkan macam mana tumbuhan ni, ada satu tumbuhan ni, nama dia Arabidopsis ni, dia masukkan dalam genom ubi kentang. So, bila dia masukkan dalam tu, ubi kentang tu boleh tumbuh dekat kawasan yang sejuk. Dan dia tak frost. So itu orang kata kebaikan kejuruteraan genetik. Katakanlah kebaikan kejuruteraan genetik ni, awak bayangkan awak peladang. Kalaulah awak sebagai peladang atau petani, awak rasa kenapalah kalau awak diberi pilihan ikan salmon, awak nak ikan salmon yang macam mana? Awak nak yang biasa atau super salmon? Kalaulah awak, jujur, tak payahlah, jujur, awak suka yang mana? Kalaulah awak peniaga, awak nak yang super salmon ke atau salmon biasa? Super salmon. Thank you Fakrul, thank you Farah. Kenapa nak super salmon? Katakanlah soalan periksa. Awak pilih super salmon. Kenapa super salmon ni bagus? Kenapa awak rasa best? Awak jangan tengok saiz dia best. Okay, best tu kenapa awak rasa besar tu lagi best? Ya, yeah, very good. Satu, sebab dia banyak isi. Bila banyak isi, awak lebih untung. Dan satu lagi, dari segi masa, cuba bayangkan. Katakanlah yang kecil ni, nak besar sama saiz, Tanta dia ambil masa 16 bulan. So dari segi masa dan kos, dia jimat. So kebanyakan, okay, kejuruteraan genetik ni, dia boleh mengatasi masalah bekalan makanan. Okay, maksudnya kita boleh hasilkan makanan tu dengan banyak. Kita boleh hasilkan bijirin tu dengan lebih banyak. Dan satu lagi, kos penghasilan makanan jadi rendah. Yelah ikan salmon tu nak dia jadi besar, matang tu cepat. So of course lah kita tak payah bagi makan lagi kat ikan salmon tu kan. So dia dah besar, kita dah boleh jual. Dan satu lagi dia meningkatkan kandungan nutrisi. Ada certain buah, kita boleh masukkan vitamin dalam tu. Nak bagi buah tu yang paling cantik, yang paling hebat, yang paling manis. Semua awak letakkan dekat dalam tu. So kita modifiedkan dia punya DNA. So itu kita kata kita boleh menambahkan nutrisi. Dan satu lagi mengurangkan penggunaan pesticide. Okay, now kenapa kita kata kejuruteraan genetik ni boleh mengurangkan pesticide? Sebab saya ambil satu contoh pokok kapas. Ada satu pokok kapas ni, awak pernah tengok pokok kapas tak? You guys pernah tengok pokok kapas tak? Tak pernah Saya pokok kapas tu besar-besar, tinggi-tinggi tau. Oh my god. Dengar tak? Hilang. Okay. Ada satu pokok kapas ni, dia boleh tahan serangga. Bila dia tahan serangga, kita tak payah spray. Saya ulang slow-slow tau. Pokok kapas yang ada ayat statementnya di sini, dia kata mengurangkan menggunakan pesticide. Ada satu pokok, kalau dia kena serangan dengan serangga, pokok tu boleh mati dan rosak. Tetapi kalau pokok tu hasil daripada GMO, kita tak payah spray dengan racun serangga, dia boleh hidup. Sebab baka tu memang kita dah modify lain. So contohnya adalah pokok kapas. Pokok kapas yang buat baju ni, katakan pokok kapas buat baju ni, kita pakai kebanyakan pokok kapas yang ada, kita pakai pokok kapas tu daripada baka yang GMO. Sebab kita tak payah spray. Spray dengan racun serangga. So dia boleh hidup dengan sangat baik. So itu adalah salah satu orang kata kebaikan GMO. Okay. Tetapi baiknya banyak. Okay. Tetapi dia ada satu sikit buruk dia. Tetapi buruk dia sampai sekarang kita tak nampak dengan jelas. Contoh saya ambil satu. Ada banyak budak, kebanyakan budak umur bawah 2 tahun disebabkan dia punya sistem pertahanan badannya adalah baru nak dibina dan sel-sel darah putih dia baru mula nak bekerja. Biasanya kanak-kanak yang bawah 2 tahun ni, sel darah putihnya adalah sangat sensitif. Sebab tu budak bawah 2 tahun dia senang kena alergi. Contoh, kalau dia salah makan ataupun kadang ada certain budak dia kalau kena jajan, korang pernah tengok tak? Ada seorang buku kata kalau ada budak bawah 2 tahun. Dia kena jajan je, dia tak makan lagi. Dia makanan junk food tu kena dekat kulit dia boleh jadi merah.
Okay, sebab tu saya ingatkan kalau ada anak orang bawah 2 tahun selagi budak tu tak boleh bercakap, jangan bagi makan kat anak orang. Jangan suapkan, kena minta kebenaran. Sebab ada certain budak ni ketahanan badannya adalah, saya kata sistem pertahanan badan dia baru nak up. Sel darah putih dia baru nak explore, baru nak bekerja. Sebab tu budak bawah 2 tahun sentiasa sakit. Kenapa sakit? Kenapa dia demam? Sebab masa tu sel darah putih dia baru mula nak bekerja. Masa tu antibody dia baru nak bekerja. Lepas 2 tahun, badan dia dah banyak antibody untuk penyakit lain. Sebab tu dia dah jarang sakit. So budak bawah 2 tahun ni memang sangat sensitif. So macam makanan GMO ni, ada certain budak dia tak tahan. Katakanlah ada budak dia tak boleh minum susu tepung. Pernah dengar tak? Dia tak boleh minum susu tepung. Dia kena minum susu tepung daripada soya. You guys pernah dengar tak? Pernah tak? Tak ada budak. Korang belum ada anak lagi kan. So korang tak tahulah kan. Tapi nanti ada certain budak dia ada allergiknya begitu. So senang kata GMO ni dia ada kesan kepada kesihatan. Tetapi kesannya tidak begitu jelas. Nampak tak kat sini? Dia hanya cakap kesihatan manusia mungkin terjejas. Mungkin. Kita tahu dia ada kesan tetapi kesannya berbeza untuk setiap orang. Dan dia kata sini boleh merubah kandungan genetik manusia. Contoh, macam soya. Soya yang ada kat pasaran, dia adalah highly estrogen. Sebab tu orang kata, kalau siapa minum air soya, kulit cantik. Pernah dengar tak orang kata kalau minum soya kulit licin cantik? Tak nak Okay, so dalam soya dia ada estrogen. Kalau lelaki minum soya banyak-banyak pun orang kata kulit cantik. Sebab dalam soya tu dia ada satu hormon namanya hormon estrogen. Sebenarnya hormon estrogen ni, boys, yang menyebabkan kulit perempuan ni licin. Sebab tu kalau mana-mana lelaki transseksual yang awak nampak kulit dia licin adalah disebabkan dia ambil hormon estrogen. Dan hormon estrogen tu kita boleh jumpa kat mana? Salah satu tumbuhannya adalah dalam soya. Okay, tapi tak adalah saya kata awak minum soya banyak-banyak and then awak boleh jadi kulit tu jadi cantik. Tapi senang kata, ada kalau awak pernah terdengar orang kata minum soya kulit dia lawa adalah disebabkan dalam soya tu ada hormon estrogen. Korang bolehlah cuba lepas ni. Okay? Alright. So ini adalah kebaikan dan juga keburukan. Dan akhir sekali, okay, kebaikan kejuruteraan genetik adalah dari bidang perubatan. Okay, saya ambil satu sini tau. Dulu-dulu, zaman orang ada okay, apakah kegunaan insulin ni? Apakah kegunaan insulin ni? Apakah kegunaan insulin? Mengurangkan gula dalam badan. Yes! Dia adalah untuk mengawal aras gula dalam darah. Okey, insulin ni dihasilkan oleh pankreas. Okey, dihasilkan oleh pankreas. So, kalau aras gula dalam darah kita tinggi, insulin tu akan menukarkan aras gula tu menjadi rendah. So, katakanlah ada orang dilahirkan memang dia punya pankreas dia rosak tau. So, sepanjang hidup dia kena suntik dengan insulin. Zaman-zaman dulu, insulin ni kita dapati daripada mana untuk doktor-doktor? Insulin ni sebenarnya kita dapat daripada pankreas lembu dan juga babi. Okey? Tetapi disebabkan kejuruteraan genetik ni, kita dapat hasilkan insulin dengan banyak hanya menggunakan bakteria. Okey? So, itu adalah kebaikan kejuruteraan genetik. So, kejuruteraan genetik ni dia sangat membantu dalam penghasilan insulin. Selain insulin, bakteria ni kita boleh gunakan untuk menghasilkan vaksin and then faktor pembekuan darah dan juga hormon pertumbuhan. So kita tengok yang ini ada keluar dalam buku. Ini basically sebenarnya kalau lah masa zaman saya sekolah dulu, saya belajar ni dekat U tau. Ni semua saya belajar kat U ni. Korang ilmu banyak. Okay, so kita tengok kat sini tau. Okay, macam ni. Ini yang saya kata kita manipulasi. So ayat dia pertama tadi kita kata bila kita cakap pasal kejuruteraan genetik, memanipulasi gen dan ubah suai gen. So pertama kita manipulasi. Tengok ini adalah gen manusia. Kita ambil fragment DNA je, bahagian DNA yang kontrol hasilkan insulin je. Okay, kita manipulasi. Lepas tu plasmid ni adalah DNA. Bentuk DNA bakteria adalah dalam bentuk bulat macam ni. Yang kita panggil dia sebagai plasmid. Okay. Now, kita potong sikit bahagian ni and then kita masukkan. So, bila kita masukkan ni, ini kita panggil dia sebagai plasmid recombinant ataupun DNA recombinant. Okay.
So sekarang DNA recombinant ni yang kita dah modify dia punya genetik dia tu, kita masukkan balik. Now, cara kita macam main potong-potong ni sebenarnya kita pakai enzim. Yang ni kita tak belajar detail tau. Enzim yang kita panggil dia sebagai enzim pembatasan. So, enzim pembatasan ni lah yang membantu kita memotong enzim-enzim yang kita perlukan. So, dalam badan kita ni ada semua orang kata penghasilan insulin dikontrol oleh fragment DNA. So, fragment DNA tu dipotong menggunakan enzim apa tadi saya kata? Enzim pembatasan. Okey. So bayangkan enzim pembatasan ni macam pisau. Okey. So kita potong DNA dalam manusia tu yang bahagian kontrol insulin, kita masukkan dalam DNA bakteria, and then dah kita modify DNA tu masukkan balik dalam bakteria. So bila kita masukkan dalam bakteria, so sekarang kita kata bakteria ini sebagai transgenik. Apa tak transgenik? Maksudnya kita ada fragment DNA asing dalam tu. So sekarang bakteria tu bila dalam DNA bakteria atau plasmid bakteria tu ada gen insulin, bakteria tu boleh hasilkan banyak insulin. So insulin ni akan bakteria ni akan diklonkan. So therefore kita dah senang kata bakteria ni dah menghasilkan banyak insulin. So apa kita buat? Kita ambil balik insulin daripada bakteria tu. So kita dapatlah insulin. Okay. So do you have any question for this one? Ada tak apa-apa masalah untuk this one? Tak ada. Okay. So kesimpulannya akhir. Apakah yang korang faham mengenai kejuruteraan genetik? Laju je ni. Teknik manipulasi gen. Yeah, teknik manipulasi gen. Lepas tu, bila dia dah manipulasi, apa jadi? Teknik manipulasi gen, kemudian kita buat apa? Teknik manipulasi gen, akhirnya dia akan membentuk apa? Kita manipulasi, lepas tu kita ubah suai genetik dan bentuk? Kombinasi gen. Yes, kombinasi gen baru itu juga dikenali sebagai hasil daripada teknologi DNA Rekombinant. Yes, DNA recombinant. So senang kata, kombinasi gen baharu ni juga kita boleh kenali dia sebagai DNA recombinant. Recombine. Okay. Digabung semula. Combine kan gabung. Recombine digabung semula. Recombinant. Tajuk ni menarik kan? Saya rasa tajuk ni seronok. Macam entahlah, dia macam interesting. Okay. So, organisma yang membawa DNA recombinant, so kita panggil dia sebagai transgenik. Okay. So, soalan dia, last sekali. Nyatakan satu isu yang sering dibahaskan tentang GMF ni. Apa? Okay. Tadi kita kata GMF ni, genetically modified food ni dia bagus. Dia bagus dari segi dia tahan terhadap herbicide, tahan terhadap penyakit, dia boleh mengurangkan kos. Tetapi ada tak kesan buruk GMO ni? Ada tak kesan buruk GMO ni? Ada tak kesan buruknya? Ada. Apakah itu? Kesihatan terjejas. Yeah, dia akan menyebabkan kesihatan terjejas. Tetapi macam saya kata, Allah, kesihatan terjejas ni setiap orang kesannya berbeza-beza. Disebabkan kita tak ada kesan yang terlampau nyata. Sampai sekarang kita masih lagi menggunakan tanaman ataupun haiwan daripada orang kata kejuruteraan genetik. Okey, kesannya adalah sedikit. Senang kata kita nak cerita macam ni tau pasal kejuruteraan genetik. Macam vaksin sekarang. Vaksin sekarang orang kata ada dia punya kesan buruk, ada kesan baik dia. Tapi bila kita timbang antara mana satukah yang memberi banyak kelebihan kepada manusia? Maksudnya lebih banyak baik atau lebih banyak buruk? So macam vaksin, dia lebih banyak baik. So kita gunakan dia. Okay, buruk tu katanya hanya 1% saja orang tak boleh tahan dengan vaksin. Sama juga dengan kes kejuruteraan genetik dan juga GMO ni. Kita nak kata, ya dia ada satu kesan. Kesannya maybe budak tak tahan. Tapi budak yang tak tahan makanan begitu adalah 1%. Tetapi disebabkan kita ada teknologi GMO dengan GMF ni, senang kata kita boleh bantu-bantu saudara-saudara kita yang kat Afrika yang kekurangan makanan, yang ke bulu tu dapat makanan. So itu yang kita kata, bila awak jadi orang sains ni, dia ada baik dan buruk. Kalau dia banyak memberi sumbangan kepada kebaikan, kita teruskan. So dalam GMO ni,
JMF lah saya kata, genetically modified food. Dia lebih banyak baik daripada buruk. So bila dia lebih banyak baik, okay, sekejap saya nak off ni. Dah. Bila lebih, sorry. Okay. Maafkan saya. Okay, so bila kita kata lebih banyak dia punya baik, so kita akan teruskan. So boleh faham tak kat situ? Okay, right. So esok kita nak cerita pasal biotech. Okay, Zafir ada tak kat sini? Zafir, awak ada tak? Zafir, esok saya nak minta tolong Daniel cakap pasal biotech. Dia ada cakap dengan awak tak, Zafir? Okay, so saya nak minta tolong Daniel, Abang Zafir cerita pasal biotech. Okay, now saya just laju je untuk biotech. So, bila kita cerita pasal biotech, sebenarnya bioteknologi ni adalah satu bidang yang tengah naik. Bukan tengah naik pasal kerja. Bioteknologi ni adalah satu bidang yang dapat membantu manusia. Dapat membantu kita manusia. So, senang kata sebab tu dalam silibus biologi ada satu topik untuk biotech. Sebabnya kebanyakan kita sebab kita selalu sangat dengan masyarakat. Macam contohnya, ambil apa? Doktor, dentist. Nanti kalau orang kata biotech, apa tu biotech? So orang tak pandang tajuk tu. Dari segi masyarakat rasa benda tu tak ada, macam tak glamour, dia tak gah. Tetapi biotech ni banyak membantu manusia. Itu yang saya nak cuba sampaikan kat sini. Kenapa dia keluar dalam buku teks biologi? Sebab bidang ni adalah bidang yang dapat membantu manusia. Kalau tak ramai orang masuk bidang biotech, okay, dia senang kata biotech ni dapat membantu kita dari segi apa? Dari segi perubatan, dari segi makanan, penghasilan makanan, dan juga sebenarnya dia boleh tolong kita dari segi forensik. So itu kita kata itu adalah kepentingan biotech. Okay, so yang ini kita akan nak cerita siapa? Daniel saya minta tolong dia cerita esok. So semuanya macam ni. Biotech ni kita ikut color. Contoh kalau dia warna merah, biotech ni dia pakai warna merah. Warna merah ni merujuk kepada kesihatan manusia. Katakanlah warna biru, biru ni merujuk kepada haiwan-haiwan akuatik. Kalaulah dia merujuk kepada grey, warna grey belakang ni, ini adalah merujuk kepada alam sekitar. Saya ambil yang penting je. Kalaulah awak nampak di warna yellow, dia merujuk biotech dalam bidang makanan. Kalaulah dia background dia belakang ni adalah gold, ini dia merujuk kepada bioinformatik dan juga sains komputer. Nampak tak dia ada kaitan? So bio ni bukan saja nak jadi doktor, tapi sebenarnya dia boleh jadi lebih daripada tu. Dan satu lagi saya nak ambil adalah hasil peningkatan hasil pertanian. So ini adalah bidang-bidang dalam bioteknologi. Okay, soalan saya. Vaksin masuk yang mana satu? Vaksin masuk bahagian mana satu? Color apa? Okay. Vaksin dia masuk yang bahagian mana satu? Warna apa? Atau color atau bahagian yang mana satu? So kita ada banyak bidang biotech. So awak rasa vaksin masuk yang mana satu? Ya, red. Thank you Razi. Ya, thank you Huda. Yang warna merah. Ini adalah biotech. Katakanlah kita nak tolong orang-orang di Afrika yang mengalami kekurangan makanan. So kita bagi dia biji-biji gandum ke, kita bagi ikan salmon yang besar tu semua tu. Itu adalah dalam bidang biotech juga. Dimodified. So, itu masuk yang mana satu? Kalau apa? Aziz skipping sekarang. Tu masuk kalau apa? Ikan salmon. Kita nak bagi ikan salmon ke Afrika. Tu kalau apa? Itu bidang biotech dah. Kalau apa? Kalau apa? Teka kalau apa? Yellow. Yes, dia adalah color kuning. So kesimpulannya, biotech ni adalah satu teknologi kaedah yang memanipulasikan organisma. Senang kata, bidang biotech dia menggunakan kejuruteraan genetik. Kejuruteraan genetik banyak digunakan dalam bidang bioteknologi. So this one basically kita ada banyak dalam bahasa Inggeris. Okay, so this one kita akan bincangkan esok. Saya berhenti sampai di sini. Thank you so much atas kerjasama yang baik. So nota ni saya akan bagi kat awak esok. So do you have any questions? Thank you so much. Alhamdulillah saya tak buat quizzes sebabnya saya nak jimatkan masa. So ada masalah? Biru. Ada masalah tak? Tak ada. Laju sangat tak saya? Saya sebenarnya saya nak kejar masa. Sebab saya tahu ada yang ada kelas. So far okay tak? Okay? Okay, alright. So katakanlah kalau you guys macam ni, yang ni nanti korang fikir, kalau korang nak pecah kelas pun boleh. Kalau korang
nak rasa boleh teruskan hari Isnin pun boleh. So mana-mana. So nanti bagi feedback saya kalau awak malu nak bagi tahu dekat dalam kelas, awak PM saya. Okay, so itu sahaja. Okay, so pergilah menuju berjihad ke arah kimia pula. Alright, so itu saja. Do you have any question? Tak ada cikgu. Tak ada.